Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh balagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tamu-tamunya tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada kita dengan rahmat dan kasih sayang, tuan-tuan, alhamdulillah dapat kita menunaikan ibadah puasa mudah-mudahan dengan jayanya, alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah berada dalam bulan Syawal, dan bulan yang menyaksikan kegembiraan kepada umat Islam secara keseluruhannya. Dan alhamdulillah, saya rasa ini kuliah pertama dalam Syawal kot rasanya. Saya pun terkejut juga. Haji mesej saya kata, dah nak start ni, saya macam tahun ni. Alhamdulillah, biasanya dia orang bagi ustaz ni bulan Syawal cuti 1 bulan, alhamdulillah lah. Tapi nampak kali ni tak bagi can kata. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan ataupun majlis kita ini juga akan nanti insya-Allah diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, hari ini kita nak masuk atau meneruskan pengajian kita berkaitan dengan tadabbur surah dalam juzuk amma ini, di mana pada perjumpaan-perjumpaan yang lepas kita telah membicarakan tentang surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-Balad. Dan hari ini kita nak masuk surah Al-Fajr, surah Al-Fajr, iaitu surah yang ke-89 daripada susunan Mushaf Utsmani. Dan surah ini memiliki 30 ayat, memiliki 30 ayat, dan surah ini disenaraikan di antara surah yang disebut sebagai atau digelar dengan nama Makkiyah, yang bermaksud surah ini diturunkan sebelum daripada hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu kalau kita lihat dari segi apa yang dibincangkan dalam surah ini, memfokuskan tentang kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya menceritakan tentang kisah-kisah ataupun apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu daripada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan mereka, dan apa yang berlaku kepada mereka apabila mereka ini menerima ataupun tidak menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan surah Al-Fajr berdasarkan kepada perkataan pertama yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Fajr ayat yang pertama, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Baik. Yang pertama, wal fajri. Okey, kalau dia dibunyikan ra di belakang tu barulah kita nampak jelas. Wal fajri. Apa maksud wal fajri? Jadi waw itu bermaksud qasam atau bermaksud sumpah. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan satu masa yang namanya masa fajar. Perkataan fajar ini dalam ayat yang lain Allah Taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala kata fajarat. Dari perkataan yang sama ialah fajarat min husnata asyrata aina. Di mana kisah tak kala Nabi Musa alaihi salam telah memukul satu batu dengan tongkat Musa alaihissalam,
maka daripada batu itu kata Allah fajarat, maka terpancarlah 12 mata air. Jadi perkataan fajara asalnya tuan-tuan bermaksud terpancar, bukan mengalir, terpancar. Jadi perkataan ini diambil atau digunakan oleh orang Arab dan juga digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan pancaran cahaya di waktu pagi. Bukan lelehan cahaya, tak, pancaran cahaya. Jadi berarti tuan-tuan, oleh kerana cahaya ni bergerak laju, maka itu yang nak menggambarkan hari ini, di mana orang mengira sesuatu perjalanan ataupun hari ini orang yang dalam bidang angkasa ataupun dalam bidang kajian angkasa, maka mereka mengira sesuatu pergerakan itu berdasarkan kepada pergerakan cahaya, pergerakan cahaya. Jadi di sini menggambarkan fajarat ataupun wal fajr ini menunjukkan bahawa pancaran cahaya itu. Kalau kita lihat pancaran cahaya ini bermula apabila keluarnya fajar. Kita sebut keluarnya fajar. Ada dua fajar, iaitu satu fajar siddiq, satu fajar kadzib, atau fajar bohong, bukan masuk waktu subuh lagi. Yang keduanya ialah fajar siddiq. Ada yang kalau kita lihat tuan, fajar kadzib ini dia melintang ke atas ataupun menegak ke atas, dan fajar siddiq ini dia melintang di ufuk itu tuan. Maka itu yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Jadi bila kalau kita lihat dari segi pergerakan bumi itu, apabila bumi mula menerima pancaran cahaya matahari, kawasan itu disebut sebagai kawasan yang waktu tersebut atau waktu yang dialami oleh orang yang berada di kawasan itu disebut sebagai waktu fajar. Hingga kan solat subuh tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita biasanya sebut solat subuh, jarang kita sebut solat fajar. Tapi orang Arab dia banyak juga menggunakan perkataan ataupun solat fajar, solat fajar. Dan juga ada ungkapan yang disebut oleh Nabi SAW di mana solat fajar, solat sunat fajar ataupun solat sunat sebelum subuh. Itu antaranya yang disebutkan dalam perbincangan dalam ilmu hadis ataupun dalam hadis dan juga dalam perbincangan ulama dalam fiqh. Baik. Jadi wal fajri ini menunjukkan Allah Taala bersumpah dengan pancaran cahaya yang keluar pada waktu fajar itu. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, dia perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari waktu gelap kepada waktu cerah. Di tengah-tengahnya ada satu waktu yang namanya fajar. Yang namanya fajar. Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Gelap menggambarkan sesuatu perkara, cerah menggambarkan sesuatu perkara yang lain. Fajar menggambarkan perkara yang ketiga, iaitu peralihan antara gelap dan juga cerah. Baik. Begitu juga menggambarkan gelap selalu ditashbihkan atau diibaratkan dengan perkara-perkara yang buruk atau perkara-perkara yang namanya batil. Manakala cerah selalu disebutkan dengan nur ataupun dengan cahaya ataupun dengan kecerahan, menunjukkan tentang kebenaran. Maka peralihan antara keburukan, kebatilan kepada kebenaran maka dimulakan dengan fajar dan gelap. Itu pertama, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kalau kita nak terjemah fajar ni waktu apa? Waktu pagi lah kita. Waktu pagi. Sebut pagi kita tu daripada pagi tadi sampailah pukul 10, 11, 12 pagi lagi tuan. Tapi orang Arab ni dia pagi dia banyak tuan. Kita pagi satu je, pagi-pagi je lah. Nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur. Bila pagi? Pagi tu kan daripada pukul subuh. No, sebelum zuhur tu pagi. Tapi orang Arab tak. Dia pagi dia ada khususnya. Fajar, kemudian falak, kemudian syuruk, kemudian duha, kemudian dan sebagainya. Dia punya proses ataupun dia punya waktu, sempadan waktu itu ditentukan di dalam bahasa Arab. Baik. Ini yang pertama, wal fajr. Yang kedua, walayalin ashr,
Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan yang kedua, waktu juga, iaitu waktu malam. Wa layalin, lailun jamaknya layal. Layalin ataupun malam, disebut sebagai waktu malam. Wa layalin, dan malam yang ashrin, iaitu malam yang 10, ada 10 malam. Allah bersumpah dengan ada 10 malam. Malam. Sebab itu dalam hal ini para ulama dalam ilmu tafsir Al-Quran menggambarkan tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 malam yang disebut dalam ayat ini. Maka pandangan yang pertama mengatakan bahawa 10 malam ini bermaksud 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Walayalin ashr bermaksud 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Yang kita tahu tentang bagaimana alhamdulillah pada kita baru saja minggu lepas kita berqiyamul lail, kita bertadarus, kita berbincang dan ada yang bersolat dan sebagainya. Maka itu amalan yang dilakukan pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi pandangan yang pertama, dan ini antara pandangan kebanyakan daripada para ulama tafsir, sebab Allah menyebut walayalin ashr, iaitu malam yang 10 atau 10 malam. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menunjukkan bahawa walayalin ashr, iaitu bermaksud 10 malam, bermaksud bukan malam, 10 permulaan sesuatu hari. Hari itu bermula dengan malam. Maka yang dimaksud dengan 10 malam itu ialah malam itu bukan maksudnya waktu malam. Pandangan ulama yang kedua ataupun pandangan yang kedua. Yang tadi dia terima terus je malam-malam lah. Pandangan yang kedua mengatakan kalau malam betul, Allah sebut dalam contoh dalam surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan malam saja, malam al-qadar. Itu menunjukkan memang betul malam. Tapi bila Allah sebut walayalin ashr, dia menunjukkan kepada permulaan hari yang bermula dengan malam. Jadi oleh demikian mereka memasukkan hari dan malam itu sendiri. Jadi itu dia. Jadi oleh demikian pandangan yang kedua merujuk kepada pandangan yang bermaksud 10 hari ialah 10 hari dalam bulan Muharram. Satu hari bulan Muharram hingga 10 Muharram, di mana 10 Muharram kita panggil apa? 10 kita panggil Sura. Orang itu panggil Sura. Ashura ataupun biasanya orang kita buat bubur Sura. Bubur Sura ataupun bubur Ashura sebenarnya. Ashura Sura itu daripada perkataan Ashura. Okey. Tapi malah nak sebut Ashura jadi Sura gitu kan. Jadi itu dia. Yang pandangan yang kedua menunjukkan pada 10 Muharram, 1 hingga 10 Muharram. Malam dan siang gitu kan. Pandangan yang ketiga yang menunjukkan bahawa ialah 10 yang dimaksudkan daripada 10 ini ialah 10 awal bulan Zulhijjah. Okey, dan ini juga antara pandangan yang banyak digunakan ataupun yang banyak dibincangkan oleh para ulama kita dalam bidang tafsir. Mereka mengatakan bahawa 10 Zulhijjah inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Sebab itu 10 Zulhijjah ini bermula pada 1 Zulhijjah kita disunatkan berpuasa dan sebagainya, hinggalah pada 9 Zulhijjah tuan-tuan, itu di mana adanya hari wukuf. Hari wukuf. Kemudian 9 Zulhijjah, kemudian 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu hari raya Korban, di mana lebih kurang 40 hari daripada ataupun 30 hari lebih daripada waktu sekarang tuan-tuan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh ayat ini, iaitu merujuk kepada hari yang pertama sehingga hari 10 kepada Zulhijjah. Sebab apa? Yang pertama sekali mereka berhujah bahawa pada hari yang pertama hingga ke-10 ialah hari yang dikatakan hari sibuk umat Islam. Orang yang pergi haji, mereka akan sibuk dengan urusan-urusan menyiapkan diri mereka atau buat perjalanan dan sebagainya. Orang yang dah sampai di Mekah buat persiapan untuk pergi ke Arafah dan sebagainya. Dan itu yang berlaku, dan mereka menganggap walayalin ashr
bermaksud Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, dalam bulan haji. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, yang 10 Muharram dah sampai lagi. Lambat lagi tuan-tuan. 10 Ramadan lepas dah. Yang dekat dengan kita, kalau nak ambil 3 pandangan itu pun tak ada masalah, iaitu 10 pandangan yang ketiga yang menunjukkan ialah 10 Zulhijjah, 1, 2 sampai 10 Zulhijjah. Itulah antara masa yang paling dekat dengan kita. Allah bersumpah dengan waktu tersebut, tuan-tuan. Berarti waktu tersebut mempunyai kelebihan, waktu tersebut mempunyai keunikan yang tersendiri pada sisi kita atau pada pandangan yang perlu kita berikan perhatian. Baik, itu yang kedua. Dua perkara itu, Al-Fajr dan juga Layal, merujuk kepada masa. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i bermaksud, Al-Syaf'i maksudnya genap asalnya, tuan-tuan. Syaf'i genap, wal watri witir, kita sebut sebagai witir. Dibaca dengan witir, dengan watr. Dengan witir dan juga watr atau watri. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan rahmati Allah, Al-Syaf'i bermaksud genap, manakala Al-Watri bermaksud ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa maksudnya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Demi hari yang genap atau malam yang genap, dan juga demi malam yang ganjil. Dikhususkan dalam malam itu ada malam genap, ada malam ganjil. Baik, daripada perkataan Asy-Syafi'i ini keluarlah perkataan yang namanya syafaat. Jadi makna syafaat asal maknanya, tuan-tuan, kita terjemahkan dengan makna pertolongan. Sebenarnya Asy-Syafa'ah bukan bermaksud pertolongan secara yang kita faham itu. Dia datangnya daripada perkataan Asy-Syafi'i, iaitu genap. Apa maksudnya, tuan-tuan? Bila kita berada di akhirat nanti, insya-Allah, kita akan berada berseorangan. Tuan-tuan, memang kita ada ayah kita ada adik-beradik kita ada anak kita ada kawan kita, tapi semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Kalau berjumpa pun tuan-tuan tak sempat nak tegur, sibuk dalam hal masing-masing di padang mahsyar. Sebelum dilorongkan ke dalam syurga, maka kita berada dalam keadaan kekalutan. Dan diibaratkan suasana seperti itu seperti mana kita berseorangan. Bila seorang, maknanya kita adalah orang yang ganjil. Dan kita waktu itu memerlukan yang membantu kita, yang duduk kiri dan kanan kita, ataupun yang menjadikan kita genap. Macam mana? Perlu ada satu bantuan. Maka bantuan itulah yang kita namakan dengan nama syafaat. Jadi istilah syafaat iaitu bantuan daripada Nabi atau bantuan besar. Syafaatul kubra adalah bantuan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang boleh mengeluarkan ahli neraka daripada neraka. Istiakat ahli neraka dengan syafaat Nabi tarik keluar. Maka dia tidak lagi berseorangan, dia bersama dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut sebagai Asy-Syafi'i ataupun genap. Ini kita selalu kita ambil asal, kita ambil biasanya pemahaman biasa. Cuma hari ini kita nak detailkan sedikit supaya kita faham apa makna asal kepada Asy-Syafi'i ataupun apa makna asal kepada syafaat yang akan kita dapat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, itu dia, tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi dalam ayat yang seterusnya, ayat keempat, wal-laili idza yasri, maksud ya, daripada perkataan yasr itu berarti, tuan-tuan, dan demi malam, apabila malam itu yasr maksudnya beredar, bergerak ataupun berlalu, dan digunakan perkataan idza berarti berlalunya malam pasti. Berlalunya malam pasti berlaku, sebab dia adalah perubahan antara lepas malam dia akan datang siang, lepas siang dia akan datang malam.
dan demi malam, dan apabila demi malam yang mana malam itu akan berlalu. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, dengan malam, dan dikhususkan malam yang ganjil dengan malam yang genap, atau hari yang ganjil dan hari yang genap. Dan Allah nyatakan tentang malam itu akan beredar bila beredarnya malam datang dan siang. Maka seterusnya Allah berkata, hal fi dzalika. Hal itu mana adakah? Adakah fi dzalika? Fi itu mana pada, dzalika mana itu. Adakah pada perkara itu? Perkara pada perkara itu. Kita biasa kita sebut oleh kerana itu, kerana mana? Mana gitu. Jadi tiba-tiba ada orang datang bercakap oleh kerana itu. Macam mana boleh bercakap awal-awal oleh kerana itu? Tak boleh datang. Kalau kita cakap dulu dan sebagainya, kita beri penerangan tentang bagaimana peranan itu, maka kita kata oleh yang demikian itu. Bolehlah tuan-tuan. Sudah merujuk kepada kata-kata yang sebelum. Kalau Allah kata hal fi zalika, adakah pada yang demikian itu? Demikian mana? Yang demikian atas tuan-tuan, iaitu tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan fajar, iaitu malam yang 10 atau hari yang 10, yang dalamnya ada yang genap dan ganjil, dan yang seterusnya tentang bagaimana malam ini akan beredar nanti. Baik. Adakah pada perkara tersebut qasamul lidhi hijr, adalah perkara yang mendatangkan penekanan atau sumpah bagi lidhi, bagi yang memiliki hijr, yang memiliki akal. Adakah perkara yang berlaku tadi ada apa-apa perhatian daripada orang yang berakal? Orang pada perkara malam tadi, malam yang Allah bersumpah dengan malam, perubahan malam itu, dan malam itu pula tuan-tuan ada genap, ada ganjil. Adakah yang itu memberikan kesan, memberikan perhatian kepada orang-orang yang berakal? Jadi nak gambarkan kepada kita, kalaulah kita melalui siang dan malam itu dengan biasa saja, tanpa kita merenung dan kita mengamati tentang perkara tersebut, tuan-tuan, tak akan timbul kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu bagi kita, tuan-tuan, ialah kita perlu setiap hari merenung bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada pergerakan yang berlaku ni, tuan-tuan. Sebab itu dalam hal ini kalau kita tengok, kita tengok dalam hidup kita ini, manusia ini, tuan-tuan, kalau benda itu sendiri berlaku, dia menganggap benda itu biasa dan tak pernah ataupun jarang menjadi perhatian manusia. Dalam sehari dua ni, tuan-tuan, atau seminggu ni, tuan-tuan, ramai orang bincang tentang ilmu falak. Sebab apa? Sebelum pada dia orang tak bincang. Sebab apa tak bincang? Tak penting pun. Ya, pasal benda itu berlaku, tuan-tuan, tak ada apa-apa. Pada ilmu falak itu ialah falakun, ialah falak, ialah ilmu peredaran bintang, bulan dan sebagainya. Tapi oleh kerana berlakulah hari raya mengejut, maka menyebabkan semua orang kata, oh, nak kena belajar falak ni semua. Ada orang macam saya, Ustaz, macam mana nak belajar falak? Saya bertanya, nak belajar secara rasmi ke tak rasmi? Saya nak belajar secara rasmi, saya tak kira. Antara institusi yang pertama menawarkan program falak di Malaysia ialah KUZA, tuan-tuan. KUZA, antara institusi Islam yang pertama menawarkan program falak. Kemudian ditukar jadi Uniza dan sebagainya, tuan-tuan. Akhirnya dia tak berkembang, orang lain berkembang. Itu yang masalah kita ni. Yang mengasaskan tu tak berkembang sangat, tapi sebenarnya ianya merupakan satu bidang yang sangat-sangat hebat. Dan kalau kita lihat antara tempat sekarang ni menjadi rujukan, ialah di UM ada, di UKM pun kalau tak silap saya ada ilmu falak ni, tuan-tuan. Jadi ilmu falak ini sekali digabungkan, digandingkan dengan ilmu astronomi ataupun ilmu yang berkaitan dengan peredaran ini, tuan-tuan, dikaitkan dengan sains, Jadi nak gambarkan bila berlaku macam tu, kita mula rasa penting ni, okay, begitu. Sama juga dengan perkara yang lain. Kalau benda tu kerap berlaku ataupun berlaku sentiasa dan kita tak ambil perhatian, siang dan malam berubah sentiasa setiap hari, tapi kita tak berikan perhatian. Kita pergi ke kedai, kita pergi ke pasar dan sebagainya, kita akan tengok traffic light, mesti ada, tuan-tuan. Tapi kita tak pernah fikir pun traffic light kenapa merah untuk berhenti, hijau untuk jalan.
Kan dia kuning untuk apa nama berwaspada. Kenapa begitu? Kita tak pernah fikir. Itu menunjukkan manusia ni tuan-tuan, bila berdepan dengan sesuatu yang selalu mereka tengok, selalu mereka lihat, maka mereka tidak mengamati dengan pemikiran mereka. Itu manusia. Sama juga pintu rumah kita. Pintu rumah tuan-tuan bukanya kalau tuan-tuan daripada luar, kalau daripada dalam rumah nak buka pintu, pintu tu, daun pintu tu keluar ke daun pintu tu ke dalam? Payah nak jawab. Kalau balik kau boleh jawab, Ustaz, mana kita nak. Jadi tak tuan-tuan mati Allah. Biasanya daun pintu kita ke mana? Ke dalam lah tuan-tuan, ke dalam. Pasal apa ke dalam? Bukan keluar. Dari segi keselamatan, ke dalam lebih tidak selamat berbanding dengan keluar. Jadi kenapa orang Melayu ni tuan-tuan, dia sedikit mengabaikan keselamatan demi untuk sesuatu. Jadi orang Melayu ni adalah orang yang mana memberikan perhatian lebih kepada menyambut tetamu ataupun meraihkan tetamu berbanding dengan keselamatan dirinya sendiri. Mana begitu tuan-tuan. Jadi kita keluar, tarik ke dalam, dia mengalung-alungkan orang yang berada di luar datang ke rumah kita. Dari segi keselamatan memang tak selamat. Yang lebih selamat ialah kita tolak ke keluar, sebab orang tu akan berlari-lari kalau ada orang yang berniat jahat dengan kita. Itu dari segi keselamatan. Kita nak gambarkan bahawa satu perkara yang biasa kita lihat, biasanya kita tidak amati. Jadi inilah juga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal fi zalika qasamul lidhi hijr. Adakah peredaran siang dan malam ini, bagaimana bulan ataupun bagaimana hari-hari ataupun datangnya fajar setiap hari, berakhirnya malam, datangnya siang, datangnya 10 hari yang terakhir yang genap, ada yang ganjil. Adakah perkara ini menjadi perhatian, pemikiran dan pengamatan kita sebagai orang Islam? Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita balik semula pada asal manusia itu, dia tak beri perhatian kepada perkara-perkara yang selalu dia laksanakan. Yang selalu dia laksanakan. Sebab itu dalam hal ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena peka. Kita kena peka dan kita kena berfikir dengan pemikiran researcher ataupun penyelidik. Penyelidik sentiasa berfikir. Kita duduk atas kursi. Kursi kita ada 4 kaki biasanya. Kenapa 4 kaki tak 5 kaki? Padahal benda tu biasa. Okey, mungkin untuk stabil 4. Kenapa tak 6? Jadi kita selalu berfikir, memperbanyakkan berfikir pada perkara yang ada di hadapan kita, kiri dan kanan. Supaya apa? Supaya akal kita ini selalu sentiasa mengamati setiap perkara yang ada dalam kehidupan kita. Baik, termasuklah juga kejadian malam, siang, peredaran fajar, keluarnya fajar dan sebagainya. Jadi kalau kita ada ruang pagi besok, orang punya tuan-tuan, kita bangun awal sikit, kita tengok bagaimana di ruang duduk di baranda kita, tengok bagaimana pergerakan cahaya keluar dan sebagainya. Itu merupakan satu perkara yang mana kita cuba mengamati apa yang disebut sebagai kejadian ataupun peralihan masa yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dia. Jadi 4 perkara yang menjadi ayat yang menampakkan sumpah Allah Taala bersumpah dengan perkara tersebut, diakhiri dengan tentang mengajak kita untuk berfikir. Mengajak kita untuk berfikir. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain berkata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil ibad. Iaitu alam tara. Alam adakah tidak? Kita biasa terjemahkan tidakkah ataupun adakah tidak. Tu adakah, lam tu tidak. Adakah tidak. Taro ni orang biasa Melayu salah sebut ni. Taro maknanya ta itu masuk anta, ro itu makna melihat. Kita biasa kalau kita nak gurau dengan Arab, tuan-tuan, kita kata maza taro. Maza apa? Taro tu lihat. Tengok apa? Tengok apa, mana begitulah. Orang Arab tak faham tu tuan ya. Maza taro.
Sebab kita terjemah dalam makna kita. Dalam makna kita orang Arab tak nak faham. Jadi tara di sini, alam tara, adakah atau tidakkah kamu melihat? Bukan melihat di sini lah, bukan melihat ni ya. Tara, sebab itu dalam perkataan tara datangnya perkataan ra'yun. Ra'yun maksudnya pandangan. Jadi tara ini bukan hanya tengok. Tara ini berarti kita tengok, maksudnya tengok sesuatu perkara. Kita tengok fajar tadi, dia masuk dalam minda kita, dalam mata kita, dia akan hantar ke otak kita berfikir, digandingkan dengan maklumat-maklumat yang lain atau pengiraan-pengiraan matematik hinggalah ada satu pandangan. Itu namanya tara. Jadi berarti tuan-tuan, tara ini dia berada pada pemikiran yang tinggi. Alam tara, adakah tidak kamu melihat? Adakah tidak kamu mempunyai pandangan sendiri? Adakah tidak kamu mengamati secara mendalam? Apa dia? Kaifa fa'ala rabbuka? Kaifa maksudnya bagaimana? Fa'ala rabbuka, fa'ala itu membuat atau melakukan, rabbuka Tuhan kamu. Bi'ad, dengan satu kaum yang namanya kaum Ad. Jadi adakah kamu tidak mengamati, ataupun adakah kamu tidak memahami, adakah kamu tidak mengkaji? Maksudnya itu semua dalam lingkungan yang sama, alam tara. Adakah kamu tidak mengkaji, adakah kamu tidak mengamati? Apa dia? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah tak suruh kita mengkaji di mana Ad, di mana kaum Ad, ataupun bila masa nak haji. Tak ada masalah apa-apa, tapi Allah tak suruh. Yang suruh, Allah suruh kita ialah kaifa fa'ala, bagaimanakah yang telah dibuat oleh Tuhan kamu pada kaum, ataupun apa yang telah dimusibahkan, apa yang telah dimusnahkan. Bagaimana Allah memusnahkan apa dia? Kaum Ad. Jadi fa'ala di situ ialah perbuatan atau melakukan, tapi dalam konteks ayat ini bermaksud memusibahkan ataupun membalas balik pada apa yang dilakukan oleh kaum Ad tadi. Jadi adakah kamu tidak melihat bagaimana kaum Ad ini dimusnahkan oleh Allah? Okay. Jadi persoalan yang timbul, kaum Ad telah dimusnahkan oleh Allah. Ya, jelas. Jelas. Kaum Ad telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Ad yang dimusnahkan ini, Allah tak letak di depan pertanyaan aina, di mana ia yang dimusnahkan, tak. Ataupun bila, mata dia musnahkan, tidak. Tapi Allah letakkan di depan satu tanda tanya atau kata tanya, iaitu kaifa, itu bagaimana dia dimusnahkan. Jadi bila sebut bagaimana tuan-tuan, jawapannya panjang. Jawapannya banyak. Kalau kata apa nak makan apa? Apa je mudahnya nasi lemak, selesai masalah. Ataupun kita kata bila nak pergi pagi esok, selesai masalah. Tapi bagaimana nak pergi? Janganlah kita. Bagaimana nak pergi ini dia perlu ada proses. Dia ada permulaannya macam mana, pertengahannya macam mana, hujungnya macam mana. Itu namanya kaifa, yang menunjukkan kepada satu proses bagaimana Allah memusnahkan kaum Ad. Itu yang perlu difahami oleh kita. Jadi oleh yang dikatakan rahmati Allah, kaum Ad ini ialah kaum yang mana hidup ataupun Nabi yang yang diutuskan pada waktu itu ialah Nabi Hud, Nabi Hud. Dan kalau kita lihat antara perkara yang menarik pada kaum Ad ini, kalau tempat sekarang ni orang kenal pastilah, di antara kawasan Hadramaut dengan Yaman, dengan Oman, begitulah tu. Kawasan Hadramaut tu yang ramai yang berpandangan kawasan Hadramaut itu. Sebab itu sekarang ni kalau kita tengok dalam YouTube, banyaklah ada orang macam pergi haji tuan-tuan. Sebagai daripada orang Islam yang mana membesarkan Nabi Hud alaihissalam, Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga dia membuat acara itu dan acara ini. Dan kita kena ingat bahawa Nabi Hud ini diutuskan kepada kaum Ad yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok
peta sebenarnya tanah Arab itu tuan-tuan, dia di bawah hujung bawah lah, ataupun dia hujung, kalau 4 segi begitu dia hujung ni lah tuan. Macam mana kita nak sebut? Kalau macam tu dia duduk di hujung sini, di hujung sini. Sebab itu dalam hal ini tuan-tuan rahmati Allah, ni adalah kaum Ad ataupun kaum yang diutuskan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Baik. Itu tempat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat bila Allah Taala sebut ayat ini diturunkan sebelum hijrah dan diturunkan kepada orang-orang yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana orang Mekah boleh tahu tentang apa yang berlaku pada kaum Ad ini tuan-tuan? Kenapa boleh tahu? Kalau cerita pada kita tuan-tuan sebut kaum Ad, tak tahu kita tuan. Tapi cerita pada orang Mekah tahu. Bagaimana persoalannya, bagaimana orang Mekah tahu? Sedangkan perjalanan itu jauh tuan. Sebab itu kita kena rujuk balik pada ayat Al-Quran yang menyebutkan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Orang Arab daripada dulu di Mekah tuan-tuan, jadi pusat perdagangan, dia ada dua rihlah. Dua rombongan utama dalam perdagangan, iaitu satu rombongan ke utara, iaitu ke Syam. Syam itu Palestin, Syria, sampai ke atas lagi tuan-tuan, sampai ke Hamuriyah. Hamuriyah itu di kawasan Turki sekarang tuan-tuan. Naik ke atas. Dia ada satu lagi perdagangan daripada Mekah, itu dia akan turun ke bawah, khususnya dalam musim sejuk. Dalam musim sejuk dia akan turun ke bawah. Dalam musim sejuk dia turun ke bawah, dalam musim panas dia naik ke atas. Musim sejuk dia turun ke bawah sampailah ke kawasan Hadramaut itu. Dan perdagangan antara Nusantara ini tuan-tuan dengan Mekah Al-Mukarramah telah berlangsung sebelum daripada lahirnya Nabi SAW. Ada pandangan yang mengatakan bahawa lebih kurang 500 tahun sebelum lahirnya Nabi SAW. Maknanya Nusantara ini ataupun Melayu kita ni tuan-tuan telah diketahui oleh orang-orang di Mekah ni tuan-tuan 500 tahun sebelum daripada lahirnya baginda Nabi SAW. Apa buktinya? Di dalam syair lama, syair ni tuan-tuan dalam budaya Arab, dia adalah catatan tuan-tuan. Penyair ini bukan penyihir ya. Penyair ini tuan-tuan, orang yang menyusun syair ni, dia seperti reporter sekarang tuan-tuan. Nak tengok apa yang berlaku pada tahun dan juga pada kehidupan sebelumnya, kita kena tengok syair dia. Sebab syair dia tu akan mereportkan atau melaporkan apa yang berlaku. Ada satu syair tuan-tuan rahmati Allah yang menarik perhatian kita, di mana penyair ini telah menyusun suatu syair yang menjelaskan tentang kayu ud. Apa dia ud? Ud dulu bahasa Arab, bahasa Melayu apa ya? Kayu wangi tu gaharu. Tuan-tuan, kayu gaharu ni tuan-tuan, saya pernah pakai ud tuan-tuan. Pakai ud, kalau kita salik masuk dalam masjid, kalau tuan-tuan pakai ekor, saya susah hati orang sebelah duduk begini. Sebab orang Melayu memang tak suka tuan-tuan. Orang Melayu memang tak suka. Lama-lama dia kata kesian pula berjemaah ni kata. Kayu pakai pada tempat-tempat tertentu saja tuan-tuan. Ialah sebab kayu gaharu ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat kajian ke macam mana pun, kayu gaharu tidak pernah ditanam di Mekah, di Madinah, di negara Arab, tak ada. Kayu gaharu hanya ada di Kemboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina. Ini kawasan gaharu. Ini sahaja kawasan gaharu. Sebab itu dalam hal ini, syair Arab lama yang dikarang ataupun yang diungkapkan oleh penyair 500 tahun sebelum lahirnya Nabi SAW menyebut ud itu maknanya dahan ya. Ada yang ud maksudnya dahan. Kita panggil kayu lah. Kayu itu kata penyair, kayu itu di tempatnya tak ada nilai, di tempat kita macam emas.
Dia merujuk kepada Ud. Perkataan Ud itu tuan. Jadi Ud sekarang yang kita sebut sekarang ataupun kayu gaharu itu, kata orang Arab zaman jahiliyah, kayu ini di tempatnya tak ada guna apa-apa, di tempat kita seperti emas. Dia merujuk kepada gaharu yang ada. Sebab itu kalau tuan tengok gaharu, Masya Allah, ya. Kalau sepotong gaharu itu kalau yang bagus lah. Dia punya ada gerik dia tuan. Gerik biasa dalam 300, 400 kecil ya, 300, 400. Kalau yang mahal lagi ada 1,500 kecil tu tuan. Dan ada kayu gaharu yang nak dibakar. Orang Arab kan dia suka bakar gaharu. Saya pergi satu surau tuan-tuan, alhamdulillah dia pun bakar. Saya pelik juga. Pakai ekor tapi bakar gaharu. Jadi orang Melayu kan susah dengan gaharu kan. Bau tak biasa dengan bau gaharu. Jadi jadi orang situ semua suka. Alhamdulillah baguslah. Bukan bagus tu maksudnya sunnah, tidak nak begitu. Tapi nak ceritakan wangilah, okey. Jadi satu kayu gaharu tuan-tuan, ada yang harganya tuan-tuan 1 kilo 150,000. 1 kilo. Dia tak bakar sekali bakar besar ni tuan-tuan, jenuh lah. Dia kecil je. Ya kalau 150,000 ni tuan-tuan, kalau kita datang rumah dia tak bakar yang tu, dia bakar yang RM50 sekilo tuan. Bila bos-bos dia orang besar bakar dia akan bakar yang tu, sebab dia ada beza. Bagi kita tuan-tuan sama je bau gaharu tuan, sama. Sebab itulah syair tu kata, bagi orang kampung tu tak ada nilai apa-apa, tapi bagi mereka bau tu beza. Masya Allah. Jadi nak gambarkan kepada tuan-tuan bahawa jadi kayu gaharu itu telah dihantar ke Yaman. Dalam perdagangan itu Yaman bawa ke Mekah. Daripada Mekah dibawa juga ke utara ataupun ke sebelah Syam dan sebagainya. Jadi itulah perdagangan. Nak menunjukkan bahawa orang Mekah bila cerita tentang kaum Ad, mereka tahu. Sebab hampir keseluruhan orang Mekah adalah orang yang pernah berdagang, sama ada dia mempunyai syarikat sendiri ataupun dia bekerja dengan orang lain. Jadi cerita bila Allah Ta'ala sebut tentang kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Tuhan kamu telah memusnahkan kaum Ad, mereka faham. Kenapa? Sebab mereka pernah dengar ataupun mereka pernah sampai ke tanah yang mana dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalaulah kita tak pernah baca Quran ni tuan-tuan, alhamdulillah, kita ambil contoh, tak pernah baca Quran, turunlah Al-Quran kepada kita, tanya Allah tanya kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana kami telah memusnahkan Ad. Kita akan tidak ada idea apa-apa sebab kita tak pernah dengar. Kita dengar sekarang ni atau kita tuan-tuan dengar sebelum daripada ini sebab kita baca Al-Quran. Kita baca kisah-kisah Al-Quran, cuba tak ada langsung, kita tak akan dapat apa-apa. Dan kalau macam tu, nak suruh fikir apa kalau benda tu tak ada makna bagi dia? Sekarang ni benda tu ada makna bagi orang-orang yang berada di Mekah, sebab mereka nampak bagaimana orang ataupun mereka nampak kesan daripada orang-orang Ad atau kaum Ad ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi persoalan yang besar di sini ialah kaifa, bagaimana proses itu tuan-tuan. Seterusnya Allah Ta'ala berkata Iramadatil Imad, iaitu kaum Iram ataupun ada setengah berpandangan dan ahli tafsir mengatakan Iram ini adalah kawasan, ada setengah mengatakan dia bukan kawasan, dia adalah kabilah. Maka kita pakai dua-dua tuan-tuan. Kabilah itu duduk di satu kawasan yang mana dinamakan kabilah apabila mereka sama-sama, mereka duduk di kawasan dan nama mereka itu dinamakan Iram. Dan apa yang istimewa pada mereka ialah Zatil Imad, yang memiliki bangunan-bangunan tinggi. Jadi kaum Ad ini keistimewaan mereka kaya raya, okey, sebab pengekspor utama dari sebelah timur ni tuan-tuan, semua datangnya daripada Hadramaut. Semua akan pergi ke Hadramaut, daripada Hadramaut lah akan dihantar ke sebelah Palestin dan ke atas, dan ianya akan sampai juga ke kawasan Eropah dan sebagainya tuan-tuan. Itu antara jalinan perdagangan pada waktu itu. Jadi
Oleh kerana kegemilangan perdagangan mereka yang menyebabkan mereka ada kemampuan, akhirnya mereka meninggikan atau mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Ini kalau kita foto benar sekarang ni, tuan-tuan, dulu Iraq, sekarang ni Dubai, bangunan tinggi juga, tuan-tuan. Kita bimbang, takut-takut berlakulah yang peristiwa yang sama berulang balik akan datang. Kalau kita tengok yang kenapa Dubai ni padang pasir, kenapa boleh maju? Sama juga perdagangan juga. So ini antaranya. Tengok, cuba tuan-tuan tengok dalam peta nanti kedudukan Dubai dengan Iram atau ambil Hadramaut lah, tuan-tuan. Lebih kurang di hujung di hujung semenanjung Hijaz, semenanjung tanah Arab. Baik. Jadi golongan Ad ini ialah terkenal dengan bangunan-bangunan yang tinggi atau bangunan yang pencakar langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana yang belum pernah lam yukhlaq, yang belum pernah diciptakan mithluha seumpamanya fil bilad, dalam mana-mana negeri. Jadi apa yang boleh dibuat oleh Ad ini tak pernah lagi boleh dibuat oleh orang lain. Apa yang berlaku di Dubai dengan Burj Khalifa dan sebagainya belum lagi pernah dilakukan oleh orang lain. Sebab nak buat Burj Khalifa, dia punya foundation itu, tuan-tuan, pasir, dia tak ambil pasir daripada Arab Saudi atau pasir daripada Dubai, kan dia banyak pasir. Dia ambil pasir daripada Australia. Berapa tan pasir dia guna, tuan-tuan. Dia angkut dengan kapal, beratusan kapal untuk selesaikan. Pasir dia tak guna pasir biasa, pasir diimport daripada Australia untuk membolehkan dia membina bangunan yang sebegitu tinggi. Sebegitu tinggi. Jadi kita mohon supaya ia tidak berlaku seperti mana yang tergambar dalam pemikiran kita. Baik. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tak pernah, lam yukhlaq mithluha, yang tidak pernah seumpama itu berlaku fil bilad, dalam negeri. Itu yang pertama, iaitu kaum Ad. Kaum yang kedua ialah wathamud alladzina jabu sakhra bil wad. Kalau pedagang Mekah turun ke bawah, dia akan bertemu dengan sejarah peninggalan kaum Ad yang dimusnahkan oleh Allah. Kaum Ad ini tentu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghantar birihin sarsarin, dengan satu angin yang sejuk yang menyebabkan terus mereka mati. Dengan hantar birihin, dengan udara ribut, disebutkan sebagai ribut yang kuat yang memusnahkan semua mereka. Bila bangunan tinggi, mereka akan patah dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok Burj Khalifa, tuan-tuan, Burj Khalifa tu dia boleh ke kiri dan ke kanan, dia boleh bergerak 2 meter ke kanan dan 2 meter ke kiri tu. 2 meter, bayangkan jauh juga tu. Pasal apa? Sebab kalau dia tak boleh gerak langsung, nanti bila datang angin, dia akan patah atau pecah. Jadi oleh demikian, untuk mengurangkan tekanan, maka dia boleh bergerak. Dia dibina strukturnya begitu. Jadi kenapa dia ambil struktur itu? Kena ada angin dan sebagainya. Benarlah apa yang disebut oleh Quran, datangnya angin ribut dan sebagainya, tak boleh dibendung lagi, maka akhirnya mereka musnah. Itu yang berlaku kepada kaum Ad. Dan kejadian ribut itu, tuan-tuan, disebutkan oleh dalam Al-Quran berlaku selama 7 malam 8 hari. Jelas dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh cari tentang bagaimana kaum Ad ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh 7 malam 8 hari. Masya-Allah. Itu kaum Ad. Masuk pada kaum yang kedua yang disebutkan oleh Allah, wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum yang kedua yang menjadi iktibar ialah apabila kamu pergi ke sebelah utara, kamu akan lalu di kawasan Thamud, kaum Thamud. Kaum Thamud ni, tuan-tuan, duduk kawasan yang sekarang ini ialah antara Arab Saudi dengan Jordan. Lebih kurang sebelah utara, tuan-tuan. Dan kawasan itu dinamakan kawasan itu dinamakan sebagai Hijr.
Hijir. Kita sebut Hijir Ismail dan sebagainya. Hijir itu ada batu tu Kawasan kelompok itu dipanggil sebagai Hijir, atau sekarang ini disebut sebagai Madain Soleh. Madain merujuk kepada Madinah. Madinah satu. Kalau Madain ialah bandar-bandar yang dibina oleh kaum Samud, dan kaum Samud ini dihantar kepada mereka, iaitu seorang Nabi yang namanya Nabi Soleh. Nabi Soleh ialah Nabi berbangsa Arab, sebab Nabi ini namanya saja yang mana menggunakan bahasa Arab. Ibrahim bukan nama Arab, tapi Soleh ialah nama Arab. Jadi kawasan itu kalau kita lihat atau sekarang ni, sekarang dia benarkan siapa pergi umrah dibenarkan untuk pergi ke Madain Soleh, tapi dia ada kena cari sendirilah pengangkutan dan sebagainya. Perjalanannya lebih kurang lebih kurang 4 jam daripada Madinah. Madinah ke atas lebih kurang 4 jam. Jadi 4 jam pergi, 4 jam balik. Dan duduk di sana berapa jam? Kalau duduk setengah jam, baik tak payah pergi kan? Jadi duduk di sana 4 jam, jadi 4 jam pergi, 4 jam duduk sana, 4 jam balik. Berarti kita tuan habis separuh hari separuh hari. Dan di sana kalau tuan-tuan masuk je kawasan itu tuan-tuan boleh google dalam internet, gambar bagaimana mereka mengukir batu-batu yang ada itu tuan-tuan menggunakan tangan-tangan mereka. Jadi rumah, jadi kalau tuan-tuan tengok kalau di Jordan, di sebelah utara lagi itu tuan-tuan ada satu kawasan yang namanya Petra. Petra disebutkan bahawa dia adalah bandar dipanggil susulan daripada kemajuan yang ada di Madain Soleh itu dibawa ke Petra. Petra adalah negara Jordan sekarang ini, di kawasan Aqabah atau Teluk Aqabah itu. Jadi itu dia jajaran yang panjang. Petra itu sendiri tuan-tuan lebih besar daripada Kuala Lumpur. Apatah lagi Madain Soleh itu lebih besar. Orang tak teroka sampai ke dalam itu tuan-tuan. Ada orang mula mengorek balik apa yang berlaku, yang tertimbus itu tuan-tuan, lebih dahsyat lagi. Jadi orang-orang yang pergi berdagang, bila dia lalu di kawasan Madain Soleh, dia faham. Sebab itu Allah kata wasamud alladhi jabu sakhra bil wad, wasamud alladhina jabu sakhra bil wad, ialah kaum dan kaum Samud yang mana mereka ini memotong jabu sakhra, memotong batu-batu bil wad, di sebuah wadi, di sebuah wadi. Kawasan itu kawasan yang subur, masya-Allah. Jadi bagaimana mereka dimusnahkan? Mereka dimusnahkan dengan satu ingkadat illa sayhatan wahidah, kata surah Yasin, maka ada satu suara pekikan menyebabkan mereka ingkadat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Mereka akan bergelimpangan, atau mereka berada dalam keadaan mati bergelimpangan bila datangkan dengan sayhatun wahidah, dengan satu petikan saja. Baik, itu berkaitan dengan Thamud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan dengan ayat yang seterusnya, iaitu wa fir'auna dzil autad. Golongan ataupun yang ketiga, bukti yang ketiga ialah Fir'aun. Wa fir'auna, dan juga orang Fir'aun ataupun Fir'aun dzil autad, yang memiliki bala tentera yang besar. Bala tentera. Kehebatan Fir'aun ni tuan-tuan, ada antaranya ialah yang pertama, seperti yang kita tengok hari ini, iaitu ada piramid dia lah. Okey. Tamadun piramid dia, dan juga dalamnya adalah tentang pengawidan, mumia dan sebagainya. Yang keduanya, antara yang jarang dibincangkan ialah Fir'aun ini, antara kehebatan dia memiliki tentera yang hebat, memiliki ketenteraan yang hebat. Sebab itu disebutkan dalam surah Al-Buruj, disebutkan bahawa hal ataka hadithul junud, adakah telah datang kepada kamu kisah tentera-tentera. Tentera apa? Fir'aun wa Thamud, tentera Fir'aun dan tentera Thamud. Jadi kehebatan Fir'aun antaranya ialah berkaitan dengan ketenteraan, bagaimana dia mengerahkan rakyat untuk menjadi tentera kepadanya. Jadi wa Fir'aun dzil autad, dan juga Fir'aun yang dzil autad, yang memiliki, yang menguasai, yang boleh memerintahkan tentera-tentera yang ramai.
Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, 3 perkara. Yang 3 golongan. Yang pertama golongan Ad, Samud, kemudian Fir'aun. Baik. Kemudian apa yang berlaku kepada mereka? Alladzina taghaw fil bilad. Orang-orang ini ialah mereka yang taghaw, iaitu melampaui batas fil bilad, di negeri-negeri itu. Kalau Ad di kawasan Hadramaut, kalau Samud di kawasan utara kepada Madinah ataupun di kawasan antara Arab Saudi dan juga Jordan. Kalau Fir'aun di Mesir, untuk ambil akar kan, dia akan jadi 3 segi, tuan-tuan ya. Dia akan jadi 3 segi, dan kawasan Mekah dan Madinah duduk di tengah-tengah. Nah, itu antara perbincangan juga para ulama nak menggariskan kenapa dan sebagainya. Dia punya sempadan dan sebagainya. Alladzina taghaw fil bilad, mereka ini melakukan melampaui batas fil bilad, di dalam negeri-negeri mereka sendiri. Fa aktsaru fiha al-fasad, maka selepas mereka melampaui batas, mereka banyak melakukan al-fasad, perkara-perkara kerosakan. Kerosakan adalah yang pertama berlaku ialah kerosakan. Kalau tengok dari cerita tafsir, kerosakan yang pertama bukan kerosakan bangunan. Kerosakan pertama bukan kerosakan bangunan-bangunan tinggi tadi, tidak, atau rumah, tak. Kerosakan yang pertama ialah kerosakan pada nilai manusia. Nilai dia sebagai manusia. Asalnya dia setengah daripada pandangan. Kalau kita lihat apa yang berlaku, mereka ini tidak beriman, tapi mereka ada nilai manusia. Okey. Untuk kawal nilai manusia, ada satu peraturan yang namanya Islam. Islam akan memastikan nilai kemanusiaan itu ada pada manusia. Oleh kerana dia lari daripada Islam, jauh daripada Islam, lama-lama nilai kemanusiaan akan terhakis. Semakin terhakis, maka berlakulah kerosakan, al-fasad. Apa yang berlaku di negara barat hari ini, tuan-tuan sekalian? Kalau kita lihat negara barat, dulunya dia beragama dengan agama Kristian. Walaupun agama itu tidak betul, walaupun tidak betul, tapi sedikit sebanyak agama itu mencengkam mereka untuk bernilai atau memiliki nilai kemanusiaan. Sekarang ni apa yang berlaku kalau hari Ahad, tuan-tuan, di gereja 4-5 orang je yang ada, kan? Walaupun sepatutnya dia kena buat 15 gereja lagi kawasan tu, tuan-tuan. Tapi oleh kena datang 4-5 orang, gereja sekarang ni di negara Eropah atau di UK secara khususnya, tuan-tuan, banyak yang bertukar daripada gereja menjadi masjid. Sekarang dibeli oleh orang Islam. Ada gereja yang, tuan-tuan, dah 15 tahun tak dibuka, tuan-tuan. Maka dijual kepada orang Islam. Orang Islam beli, tukar jadi masjid. Jadi berarti orang Kristian di sana tidak lagi berpegang dengan agama. Bila tak berpegang dengan agama, walaupun agama itu salah, dan dia yang menyebabkan sedikit sebanyak nilai manusia itu akan terhakis. Timbullah orang lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Yang paling parah lagi, tuan-tuan, ada orang kahwin dengan anjing dia, tuan-tuan. Kahwin dengan anjing dia. Jadi mana husband, anjing dia. Kita pun pening kepala ke. Ini gambaran semakin terhakis. Bila semakin terhakis, dia akan hilang. Dia mula melakukan kemusnahan, kerosakan yang namanya fa'aktsaru fihal fasad. Berlakulah kerosakan atas muka bumi Allah. Yang pertama, kerosakan nilai kemanusiaan. Bila berlaku begitu, dia akan bina ketamadunan berdasarkan kepada tanpa ada nilai kemanusiaan pada diri mereka. Okey, tuan-tuan. Jadi akhirnya Allah Ta'ala berkata, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Sabba ni, tuan-tuan, maknanya begini. Kalau kita buka air ni, ambil, kita tuang. Itu sabba. Air dia turun dalam kapasiti sama, tuan-tuan. Dia tak ada turun, tak ada. Atau turun laju, atau perlahan, tak ada. Fasabba maknanya dituangkan. Fasabba alaihim sawta azab. Azab ini, azab tak boleh dituang. Azab boleh dituang, tapi Allah menggunakan perkataan tuang azab nak menunjukkan, tuan-tuan, azab itu datang daripada tempat yang tinggi
daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang rosak. Azab itu datang daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, bila turun, maksudnya tuan-tuan, cepat. Datang dengan cepat, dengan segera Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi sabba ini maknanya tuang asal maknanya, tetapi digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada mereka. Seumpama bahawa azab itu dituangkan ke atas mereka. Masya-Allah. Cantik ya. Kalau orang datang rumah tuan-tuan, kita nak suruh teh kita dah habis kita minum air, lepas tu kita nak suruh kawan kita tuan rumah tuan sikit lagi. Sub atau sabba ya subuh. Maksudnya tuangkan. Jadi tuang itu hanya pada air sahaja digunakan, sama ada air teh ke kopi ke atau air biasa. Tetapi di sini Allah menggunakan lari daripada penggunaan biasa yang nak menunjukkan bahawa datang daripada tempat yang tinggi daripada Allah kepada mereka. Yang kedua adalah kederasan yang tak boleh lagi dihalang. Baik. Fasabba alaihim, Allah Subhanahu Wa Taala menuangkan ke atas mereka itu. Fasabba alaihim rabbuka, Allah telah menuangkan ke atas mereka itu. Siapa yang menuangkan? Rabbuka, Tuhan mereka itu. Apa dia? Sawta azab, bukan azab. Dia menuangkan cemeti ya. Sawta ni cemeti ataupun rotan-rotan tuan-tuan. Azab, rotan-rotan azab. Yang dituang itu bukan air, yang dituangkan itu bukan azab, tapi yang dituangkan itu satu package azab. Sawta azab salah package. Dia duduk dalam bekas, dituangkan sekali itu. Kalau azab satu jenisnya. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tuang sekarang ni, kita ada apa ni? Gel lah pernah kita panggil apa? Kita letak dalam air tu, dia turun. Ada yang merah, ada kuning, ada biru dan sebagainya. Dia turun bersama dengan air. Setiap merah kuning itu daripada air itu, setiap satu itu mempunyai adalah azab yang berbeza kepada orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah tuan-tuan, bagaimana? Mana yang turun itu bukan air saja tuan-tuan. Masya Allah. Yang turun itu dengan azab yang jenisnya pelbagai. Kemudian ayat yang terakhir pada hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala berkata, Inna Rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbaka, Tuhan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labil mirsad. Lam itu lam al-muzahlaqah, lam yang menunjukkan sebenar-benarnya ataupun yang menguatkan. Labil mirsad, sebenar-benarnya yang membuat pengawasan ataupun yang mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad, sekali-kali itulah Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar mengawasi setiap apa yang mereka lakukan. Mengawasi apa? Mengawasi apa yang mereka lakukan, dan mengawasi bagaimana azab itu diturunkan, dan mengawasi bagaimana mereka dimusnahkan oleh azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Proses yang berlaku daripada awal selepas mereka menerima nikmat daripada Allah, mereka mula menyimpang, hilang nilai kemanusiaan, tidak menerima Islam, tidak terjaga nilai kemanusiaan, mereka melakukan kerosakan, datangnya azab pada mereka, mati mereka, sengsara mereka hingga habis generasi tersebut. Labil mirsad, proses itu semua diawasi sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana begitu? Seolah-olah kata yang ni di bawah kawalan aku sendiri, padahal yang lain pun di bawah kawalan Allah juga. Tapi Allah nak gambarkan yang ni atas kelekaan dan juga kesyirikan mereka, orang-orang yang derhaka ini, aku sendiri yang mengawasi, seolah-olah begitu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan penekanan kepada perkara-perkara atau amaran kepada orang-orang yang berada di Mekah, yang menerima wahyu atau menerima Al-Quran pada waktu itu, bagaimana siksaan dan janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka kalau sekiranya mereka sama-sama atau tidak ataupun berkelakuan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang daripada 3 kawasan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ad, Samud dan juga Fir'aun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat mereka itu, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Ada soalan ke?
Baik, kalau tidak ada, insyaAllah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-15 pada perjumpaan akan datang. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu kelemahan saya, mudah-mudahan sedikit yang dikongsikan itu dapat kita manfaatkan bersama, insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.